Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Nur Safwah binti Azizuddin daripada kelas CTU 552F. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang syaitan dari sudut pandangan Islam menurut Al-Quran. Dan ini adalah pembentangan saya. Baiklah, kita dapat lihat kat sini kita ada isi kandungan. Jadi itu bermakna saya mempunyai 8 isi yang terkandung di dalam pengkajian saya, iaitu pertama, konsep syaitan dalam Al-Quran. Yang kedua, asal-usul iblis, laknatullah dalam Al-Quran. Yang ketiga, matlamat iblis dalam Al-Quran. Yang keempat, sifat-sifat syaitan dalam Al-Quran. Yang kelima, ciri-ciri syaitan dalam Al-Quran. Yang keenam, nama syaitan dan tugasnya. Yang ketujuh, cara menghalau syaitan menurut Al-Quran. Dan yang kelapan, tidak lain tidak bukan, kesan hasutan syaitan kepada hidup Muslim. Okeylah, saya akan memulakan pengkajian saya ini dengan isi yang pertama, iaitu konsep syaitan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada manusia sepatutnya untuk dijadikan sebuah perlembagaan terhadap hidup manusia supaya manusia dapat hidup ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya terdapat segelintir manusia memilih untuk tidak menjadi baik dan menjadi syaitan. Itulah salah satu konsep yang terdapat di dalam syaitan itu sendiri, iaitu boleh terdiri daripada golongan jin ataupun manusia. Syaitan dalam bahasa Arab juga bermaksud jauh daripada rahmat Tuhan. Namun, terdapat segelintir pendapat yang mengatakan bahawa syaitan itu adalah sifat yang penuh dengan keburukan seperti menderhaka, seperti pembelot, seperti penjahat, seperti tidak taat, seperti suka membuat maksiat dan juga suka melawan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ada ayat-ayat yang menyebut menggunakan perkataan syayatin al-ins wa al-jin yang bermaksud sesuatu keburukan yang hidup dalam diri jin dan juga manusia, iaitu adalah syaitan. Ianya sinonim dengan perkataan syaitan itu sendiri. Syaitan itu gemar untuk menyuruh manusia membuat perkara-perkara yang ke arah kemungkaran, yang penting bukan perkara yang betul. Dia suka sangat buat rasa manusia itu leka dengan perkara-perkara yang mendatangkan tiada faedah langsung. Baiklah, bergerak ke isi yang kedua, tak lain tak bukan ialah asal-usul iblis, laknatullah dalam Al-Quran. Baiklah, di bahagian ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang asal-usul iblis laknatullah menurut Al-Quran. Dapat kita lihat di dalam rajah yang saya paparkan di skrin pada waktu ini, pada sekarang ni saya paparkan di skrin ni. Dapat kita lihat ada empat insiden yang berlaku ketika bagaimana iblis dapat menjadi seekor syaitan. Seperti yang kita tahu, iblis merupakan golongan jin. Iblis ini juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat bongkak dan sangat takbur dengan penciptaan dirinya sendiri. Pada suatu hari, Allah memerintahkan iblis serta para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu adalah peristiwa yang kedua. Namun, iblis mengambil tindakan untuk tidak sujud kepada Nabi Adam kerana ia merasakan bahawa dirinya lebih baik dan lebih tinggi berbanding manusia, iaitu Adam. Iblis justru membangkang dan meremehkan perintah Tuhannya sendiri dan sambil tidak semena-mena dia membandingkan dirinya yang lebih hebat kerana dirinya diperbuat daripada api manakala manusia hanya daripada tanah semata-mata. Jadi mengapa dia perlu sujud kepada Nabi Adam? Itu adalah peristiwa yang ketiga. Lanjutan daripada perkara itu, Allah berasa sangat murka dengan tindakan iblis yang meremehkan perintahnya dan tidak ingin patuh terhadap perintahnya. Maka Allah pun memerintahkan iblis untuk keluar daripada syurganya itu. Tidak layak sama sekali iblis mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak layak sekali dia duduk di dalam syurga setelah mengabaikan perintah Tuhannya sendiri. Maka iblis pun jatuhlah ke dalam golongan yang hina kerana telah melawan perintah Allah. Iblis yang mempunyai sifat kejahilan yang sangat kotor di dalam dirinya tidak cukup dengan melawan perintah Allah. Dia terus mengambil tindakan untuk memohon kepada Allah agar memanjangkan usianya sehingga ke hari kiamat supaya dia dapat untuk menyesatkan anak-anak Adam sehingga ke hari ini.
Menurut Ibnu Abbas, Iblis meminta untuk memanjangkan umurnya sehingga tiupan sangkakala kedua, iaitu pada saatnya semua makhluk dibangkitkan semula. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah kerana terdapat hikmah yang tersembunyi di atas apa yang berlaku dan sesungguhnya ia lebih mengetahui daripada apa sahaja yang ada di dunia ini. Isi yang ketiga, kita bergerak kepada matlamat iblis dalam Al-Quran. Seperti yang ditayangkan oleh pengkaji di skrin pada saat ini, dapat kita lihat hanya ada satu matlamat yang diingini oleh kaum-kaum syaitan dan juga iblis. Tak kisahlah siapa pun, tapi kalau dah ada perangai syaitan dalam diri mereka, ia sama je macam iblis itu sendiri, iaitu matlamat ia adalah untuk membuat manusia melupakan Allah. Terdapat beberapa pengkajian yang menyokong tentang pernyataan ini dan antaranya artikel yang pengkaji jumpai adalah artikel The Jinn, Devil and Satan, A Review on Quranic Concept yang ditulis oleh Ahmad Asmadi Sakat, Jawiyah Dakir, Muhammad Masruri dan juga Muhammad Nasrullah. Mereka juga mempunyai pandangan yang sama tentang matlamat utama syaitan, iaitu adalah untuk membuat manusia lalai dan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sombong dan amarah yang menyelubungi diri iblis ketika peristiwa ia dan Nabi Adam berlaku, ia terus berazam untuk menyesatkan manusia sehingga ke akhir zaman, iaitu pada masa hari ini tahun 2020, syaitan masih saja terus ada di kalangan kita, ada dalam diri kita, ada di antara kita yang akan terus membuatkan kita lalai dan lupa dengan apa yang sepatutnya kita lakukan dan tugas kita yang sebenarnya sebagai hamba Allah. Baiklah, untuk isi keempat kita dapat lihat kita akan bincangkan tentang apa, iaitu kita akan membincangkan tentang sifat-sifat syaitan di dalam Al-Quran. Okey, di dalam konteks ini terdapat lima sifat-sifat syaitan, iaitu yang pertama, penghasut. Yang kedua, suka menakut-nakutkan mukmin. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, munafik. Dan yang terakhir, berdusta. Syaitan itu penghasut. Ianya suka melihat manusia itu berada di awang-awangan. Suka menghasut manusia supaya manusia itu berasakan apa yang dia tengah buat tu adalah perkara yang betul. Ianya akan membisikkan kata-kata indah yang mempersona manusia itu, yang mengatakan, tak apalah, apa yang kau buat ni betul je, tak salah. Walaupun hakikat yang sebenar, apa yang manusia itu sedang lakukan memang terang lagi bersuluh salah, wa imma dari segi undang-undang ataupun dari segi agama. Syaitan suka menakut-nakutkan mukmin yang beriman kepada Allah. Contohnya, ianya akan membisikkan supaya mukmin itu takut apabila mereka kehilangan darjat mereka, hilang kuasa mereka, hilang duit mereka. Paling mudah sekali kita dapat lihat dalam contoh situasi yang berlaku ketika kita bersedekah. Bila kita bersedekah, ianya akan membisikkan kepada telinga mukmin itu yang kau akan jatuh miskin bila kau sedekah. Walhal hakikatnya tidak. Jika kita bersedekah, pasti akan terdapat ganjaran yang akan kita perolehi pada masa akan datang. Syaitan juga bersifat sombong. Perkataan sifat sombong seperti yang ditunjukkan oleh iblis itu, dia merasakan diri dia hebat sebab dia dijadikan daripada api dan dia takbur walhal Tuhan yang menjadikan dia daripada api itu sendiri. Dia berasa bongkak dengan Tuhannya sendiri yang menciptakan ia. Jadi maka janganlah kita sebagai manusia menjadi sombong, kerana sombong itu sesungguhnya sifat syaitan. Yang seterusnya kita dapat lihat syaitan bersifat munafik. Sebagaimana orang kafir menginfakkan harta mereka kepada golongan-golongan anak yatim ataupun golongan-golongan fakir miskin, mereka menginfakkan harta mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan nama, hanya bertujuan untuk orang kata meraih populariti dalam kalangan manusia, tapi tiada secubit keikhlasan di dalam hati mereka ketika mereka menginfakkan harta mereka. Jadi di situ kita dapat lihat yang syaitan telah berjaya menipu daya setiap manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Wa imma dia orang kafir ataupun orang Islam itu sendiri. Yang terakhir ialah syaitan juga mempunyai sifat berdusta dalam diri mereka. Syaitan ni memang handal bab-bab nak menampakkan benda yang salah itu kelihatan seperti betul. Contohlah, paling mudah sekali terma bohong sunat. Terma bohong sunat digunakan untuk membohong ke arah benda yang baik. Padahal jika awak dah bohong, itu bermakna awak bohong. Jika bermakna awak tipu, itu bermakna awak tipu. Tiada alasan yang mengatakan awak membohong tujuan untuk baik dan sebagainya. Maka jika manusia itu melakukan perbuatan tersebut, maka ianya sudah terang lagi bersuluh, ianya mempunyai sifat-sifat syaitan di dalam diri mereka dan mereka juga telah berjaya ditipu dengan syaitan itu sendiri kerana
terpengaruh dengan hasutan syaitan yang ada. Baiklah, kita teruskan lagi dengan isi kita iaitu ciri-ciri syaitan dalam Al-Quran. Baiklah, antara ciri-ciri syaitan yang pertama yang dapat pengkaji jumpai adalah iaitu syaitan itu dicipta daripada api. Syaitan daripada golongan jin dicipta daripada api yang apinya tu menghala ke atas dan rupanya seperti lidah api. Sebahagian daripada api itu bercampur dengan sebahagian api yang lain, kan ianya menghasilkan rupa bentuk iaitu rupa bentuk warna merah, hijau dan juga kuning yang menggambarkan betapa panasnya api tersebut. Muslim yang ada di dalam negara ini ataupun di dunia ini sepatutnya berhati-hati kerana golongan jin tidaklah seperti yang digambarkan seperti di dalam filem Aladdin ataupun filem-filem barat yang ada, kerana jin itu tidaklah serupa yang naik kapet terbang-terbang di atas langit, tidak. Jin itu rupanya dibuat daripada api dan seperti yang pengkaji telah terangkan sebentar tadi. Rentetan daripada pengkajian yang pengkaji lakukan, syaitan juga mempunyai ciri-ciri iaitu kepalanya seakan-akan buah yang ada pada pokok zakum. Kerana pokok zakum itu adalah pokok yang wujud di dasar neraka Jahannam. Buah-buah yang tergantung di pokok zakum terlihat seakan-akan kepala syaitan kerana ianya buruk. Baiklah, antara ciri terakhir yang dapat pengkaji jumpai adalah syaitan itu mempunyai hati, mata dan juga telinga. Seperti mana manusia dan jin, kedua-dua mereka mempunyai mata. Tetapi sebahagian besar daripada mereka memilih untuk menonton perkara-perkara yang tidak baik selain daripada menonton keajaiban Allah, menyaksikan kebesarannya. Mereka memilih untuk menonton perkara-perkara yang sia-sia. Jin dan manusia juga mempunyai telinga, tetapi malangnya pekak. Mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ataupun mendengar kebenaran yang disampaikan oleh ahli-ahli penceramah yang berilmiah. Mereka lebih gemar untuk mendengar kepada muzik-muzik yang lalai dan juga lara pada masa kini. Seterusnya adalah hati. Ciri-ciri syaitan juga, ianya juga mempunyai hati. Seperti mana jin dan manusia, malangnya tidak menggunakan hati mereka untuk memahami keesaan Allah dan beriman kepada Allah itu sendiri. Mereka lebih memilih mengikut hati mereka dengan tujuan yang buruk ataupun ada niat-niat tertentu yang ada di dalam hati mereka. Sedangkan mereka sebenarnya bukanlah tuli, bisu ataupun buta, tetapi mereka masih memilih untuk membuat perkara-perkara yang mungkar dan ke arah neraka Jahannam. Baiklah, kita bergerak ke isi yang keenam, iaitu nama syaitan dan juga tugas-tugasnya. Syaitan samalah dengan perkara gaib. Perkara-perkara gaib yang kita tidak dapat lihat dengan panca indera yang ada pada manusia itu sendiri kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti yang dinyatakan di dalam slide presentation kita pada hari ini. Kita ada Al-Wilhan, Al-Hinzab, At-Tibir, kita ada Al-Aqwar, kita ada Al-Maswath, kita ada Dasim dan juga kita ada Zarnabu. Ayolah kita melihat syaitan yang pertama. Kumpulan syaitan yang pertama adalah diketuai oleh Al-Wilhan. Al-Wilhan bertujuan untuk mengganggu manusia ketika berwuduk. Al-Wilhan akan menghasut manusia dan mengatakan bahawa apa yang mereka sedang lakukan itu salah. Sehingga kan manusia itu sendiri berasa was-was dan tidak yakin dengan wuduknya. Sehingga kan ia membawa kesan ketika manusia itu menjalankan ibadah mereka iaitu solat. Sehingga kan tidak khusyuk mereka nak buat solat tu sebab betul ke ni wuduk yang aku ambil ni, betul ke cara aku ambil wuduk ni. Seterusnya kita dapat lihat adalah Al-Hinzab. Al-Hinzab akan memainkan peranan dia untuk mengganggu manusia ketika solat dengan mengadakan pelbagai pemikiran pada masa itu. Antara kebiasaannya yang kita alami pada, tak kisahlah siapa pun, mesti pernah alami benda ni. Al-Hinzab tu akan membuatkan kita terlupa kita tengah rakaat keberapa tengah solat. Apabila manusia itu melakukan solat mereka dengan niat yang betul tetapi tidak tertib dan juga tidak sempurna, maka solat itu hanyalah laungan takbir semata-mata. Yang ketiga adalah At-Tibir. At-Tibir ini bertujuan untuk membinasakan manusia itu ketika manusia itu sedang bermusafir.
Oleh yang demikian, pentinglah kepada muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini untuk membaca doa. Membaca doa sebelum menaiki kenderaan, sebelum memulakan perjalanan supaya kita dilindungi daripada syaitan yang ada ni. Dari syaitan yang keempat, kita ada Al-A'war. Al-A'war ni berperanan untuk mengajak manusia membuat maksiat daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah menjadi maksiat yang paling besar, iaitu penzinaan. Nama syaitan seterusnya adalah Al-Maswath, yang berperanan untuk menghasut manusia untuk bercakap bohong. Manusia yang suka berdusta dan menghalalkan perbuatan mereka itu adalah contoh manusia yang mengikut perilaku jahil nenek moyang mereka. Golongan Al-Maswath akan membuatkan manusia itu sendiri bercakap secara sembarangan tanpa berfikir tentang kesan-kesan yang akan ada walaupun orang itu berilmu sekalipun. Baiklah, sebagai lanjutan, kumpulan seterusnya adalah Ad-Dasim. Ad-Dasim merupakan golongan syaitan yang berperanan untuk mewujudkan sengketa dan permusuhan antara manusia, lebih-lebih lagi keluarga sendiri. Ad-Dasim ada di setiap pintu-pintu rumah, dan jika seseorang masuk ke rumah tanpa memberi salam, dia akan dihigapi oleh Ad-Dasim ini. Tujuan Ad-Dasim mudah je, dia nak memancing manusia supaya jadi marah, supaya berlakunya persengketaan dalam rumah itu. Maka semudah itu sajalah perbalahan akan berlaku di dalam rumah daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah besar, sehingga robohlah institusi sebuah keluarga itu. Syaitan yang terakhir pula adalah Zal-Nabu. Zal-Nabu ditugaskan untuk menipu dalam aspek jual beli di pasar-pasar raya, pasar-pasar borong, pasar-pasar tani dan sebagainya. Ianya akan menghasut manusia untuk bertengkar, untuk menipu dalam aktiviti jual beli, untuk melakukan riba dan sebagainya. Baiklah, isi kita yang ketujuh adalah cara menghalau syaitan menurut Al-Quran. Lego. Jika kita terkena hasutan syaitan itu, kita sedar kita terkena hasutan syaitan, ayolah kita berusaha untuk menjadi mukmin dan cemerlang, dan segeralah kita bertaubat kepada Allah, seterusnya bergerak kepada beriman dengan agama Islam sepenuh hati. Jauhilah semua larangan yang diberi oleh Allah. Buatlah apa yang ia perintahkan kepada kita sebagai seorang hamba. InsyaAllah kita dapat dilindungi daripada perkara-perkara anasir luar seperti ini. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kita bertawakal kepada Allah SWT. Kita serahkanlah harapan kita kepada Dia, kerana ianya akan mendatangkan hasil yang lebih baik pada masa akan datang. Jika kita terkena penyakit rohani, ianya lain pula. Seperti flow yang kita dapat tengok dekat dalam slide presentation saya pada sekarang ni, pada waktu ini. Jika kita terkena penyakit rohani, hendaklah perawat itu menyediakan kawasan perawatan yang lebih sesuai. Janganlah kita buat dekat taman-taman permainan. Eloklah kita adakan mungkin di sebuah bilik di dalam rumah yang lebih, orang kata lebih sesuai dengan emosi yang sedang berlaku pada ketika itu. Buanglah segala tangkal dan azimat yang ada, yang orang kata pesakit itu ada, buanglah segala itu. Setelah itu, sediakan air dalam satu bekas dan bacakanlah ayat-ayat, iaitu ayat Kursi, Kafirun, Surah Al-Ikhlas, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, Surah Yunus ayat 79 hingga 82 dan juga Surah Toha ayat 65 hingga 69. Dinasihati oleh pesakit untuk teruslah berzikir kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Contohnya, bacalah bismillah sebelum memulakan sebuah pekerjaan. Baiklah, sudah sampai ke isi yang terakhir. Isi terakhir kita pada hari ini ialah kesan hasutan syaitan dalam hidup Muslim. Baiklah, dapatlah kita lihat terdapat 3 kesan hasutan syaitan dalam hidup Muslim, iaitu yang pertama ialah manusia dapat berubah menjadi tamak. Manusia yang bersifat tamak ini selalu bekerja keras tetapi hanya untuk mengejar duniawi semata-mata dan tidak mengejar akhirat. Kesan hasutan syaitan yang kedua adalah robohnya institusi kekeluargaan. Contoh yang kita dapat lihat pada masa kini, berlakunya penceraian antara suami dan isteri kerana ketidaksefahaman dan pelbagai-pelbagai faktor lagi. Dan kegagalan dalam mengatasi ataupun dalam mengawal konflik yang berlaku ini membuatkan syaitan mengambil peluang untuk menjalankan peranan mereka, untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan menghasut pasangan suami isteri itu untuk mengambil jalan hidup supaya bercerai. Kesan terakhir yang dapat pengkaji simpulkan adalah perbuatan rogol meningkat. Seperti sebuah kes yang pengkaji dapat katakan pada hari ini adalah sebuah kes yang berlaku apabila seorang bapa merogol anak perempuannya sendiri di rumah mereka sendiri. Perkara ini sangat hina dan terang-terangan telah berlaku dalam komuniti masyarakat kita pada hari ini. Kesimpulan dan cadangannya.
Kesimpulannya, jin dan manusia berpotensi untuk menjadi musuh di dalam golongan mereka sendiri. Bak kata pepatah, seperti musuh di dalam selimut, seperti gunting di dalam lipatan. Manusia dan jin juga berpotensi untuk menjadi syaitan yang menghasut manusia dan sehingga berlakunya kemaksiatan dan kedurjanaan. Baiklah, terdapat 5 cadangan yang pengkaji dapat cadangkan, iaitu cadangan yang pertama adalah daripada aspek diri itu sendiri. Muslim hendaklah meyakini dengan kekuasaan Allah, serahkan sahaja kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita mengelakkan diri daripada berjumpa dengan bomoh-bomoh yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, pihak ibu bapa hendaklah menunjukkan teladan yang baik kerana suri teladan bermula daripada rumah untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga dapat mengukuhkan institusi kekeluargaan. Yang keempat, pihak sekolah mestilah mengadakan program keagamaan untuk membentuk jati diri pelajar-pelajar yang ada di muka bumi ini. Kita mestilah mengadakan sesuatu pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang bahayanya pemikiran ke arah satanism dan sebagainya. Yang terakhir, pihak masyarakat perlulah melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat aktiviti-aktiviti syirik yang berlaku di dalam komuniti mereka. Ini dapat membantu kita supaya mengurangkan kadar-kadar pembomohan yang wujud di Malaysia dan tidak langsung jika anda berada di luar negara, ianya juga dapat menurunkan peratusan secara global. Sekian daripada saya, Nur Safa binti Azizuddin. Terima kasih kerana menonton. Salam falsafah. Salam CTU 552F. Salam berhormat. Assalamualaikum.